mengkhusyukkan begitu. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya agak nampak macam ramai yang tertarik sebelum ni tentang soalan-soalan tentang niat lah. Jadi niat solat sebelum ni kita habis begitu, akhir kuliah kita begitu. Jadi saya sambung sikit lah tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala tentang niat sedikit sebelum kita masuk bab musafir itu. Tuan-tuan, niat ni dia tak perlu terjemah. Dia nak terjemah usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, dia tak jadi niat dah tuan-tuan. Niat ni bukan begitu. Niat ni dia panggil term. Term ni tak sengaja lah. Kan? Jadi kalau niat maghrib tu tuan-tuan, contohnya lepas ni kita solat isyak kan. Dia mudah je tuan-tuan. Dia ada, saya dah sebut dah sebelum ni. Ataupun bahasa ringkas untuk niat ni, dia sahaja aku sembahyang maghrib. 3 rakaat tunai mengikut imam kan tuan-tuan. Panjang tuan-tuan, panjang. Lepas tu tunggu pula Allah masuk dalam tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat beginilah yang menyebabkan kita termenung tu. Kan? Termenung juga tuan-tuan. Niat kita kat mana kan? Jadi pening. Jadi persoalan yang ulama keluarkan tentang niat ni, dia kata niat ni kat mana? Gitu. Niat ni dekat mana? Niat duduk dalam hati lah. Hati ni duduk mana? Hati ni duduk kat dalam. Dalam dah. Habis tu tuan-tuan. Bila hati dah kat dalam, nak tunggu masuk mana lagi ke? Niat tu memang dah duduk dalam, dah masuk kat dalam. Tak payah nak tunggu, niat tak masuk, tak boleh tuan-tuan. Nak masuk kot mana lagi? Dah memang hati kat dalam. Tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala kan? Macam kita lah tuan-tuan, dah masuk dalam rumah. Nak masuk mana lagi? Memang dah duduk dalam rumah. Nak masuk macam mana dalam rumah? Tak boleh dah. Jadi tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tak bolehlah nak tunggu niat tu, apa kita panggil, kita punya niat tu sampai ada kawan-kawan saya kata dulu, kawan saya yang tu niatnya 4G, yang ni niatnya 5G. Ada orang niat laju, ada orang niat lambat. Dia bukan masalah 4G 5G tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu, dia hati tu kat dalam dah. Jadi tak payah masuk-masuk dah, tak payah. Dia sebab tu kena faham. Kan? Sebab tu dah yang kita cerita sebelum ni dah. Ada orang semayang sampai 4 takbir tak masuk-masuk. Jadi sampai Syekh saya sebut katanya, orang tu semayang jenazah ke tapi kenapa dia rukuk? Sampai begitulah. Jadi bukan nak terjemah, bukan. Nak terjemah jadi panjang, bukan. Nasib baik dia tak jumpa lagi tuan-tuan. Solat, niat untuk solat jamak dan qasar. Kalau jamak qasar habis lah. Kan? Lagi panjang. Kena pula jemaah umrah tuan-tuan. Mutawif kata, okey kita jamak qasar hari ni. Sudah. Kan? Sahaja aku Allah kan. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat jamak dan qasar. Jamak takdim dan qasar mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Orang dah rukuk dah tuan-tuan. Baru habis terjemah. Padahal niat ni dia ada 3 rukun je sebenarnya. Saya rasa benda ni dah diajarkan dalam sesi sifat lah. Tapi saya ulang sikit lah begitu. Kita ada yang pertamanya qasad, yang keduanya ta'aruf, yang ketiga ta'yin. Sebelum kita masuk bab lain tu. Qasad ni apa? Aku nak sembahyang. Maknanya kita nak sembahyang bukan nak buat senaman, itu je. Kita rasa kita nak sembahyang, itulah niat. Tak payah masuk dalam hati, tak payah. Kita datang itu, kita ada rasa macam kita nak sembahyang, itulah niat sebenarnya. Yang penting bukan datang tu nak buat senaman, maka itulah yang dinamakan niat. Jelas yang itu dulu tuan-tuan. Aku nak sembahyang, selesai. Kemudian yang kedua adalah ta'aruf. Iaitu ta'aruf lah. Ta'aruf ni kena tentukan dia fardu ke dia sunat. Kalau maghrib ni dia tak tentu lagi. Dia ada solat sunat maghrib, dia ada solat fardu maghrib kan. Jadi mungkin fardu, mungkin juga sunat. Jadi kena tentukan dia fardu. Fardu apa? Jenis apa? Fardu apa? Fardu maghrib ke? Fardu isyak ke? Fardu subuh ke? Fardu asar ke? Kena tentukan begitu. Kemudian tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala, dah lah, that's all. Gitu tuan-tuan. 3 ni je. Yang rukun lah. Maksudnya selepas daripada itu, apa tu namanya, Allahumma salli ala Muhammad, selepas daripada itu 3 rakaat, apa semua tu dah habis. Tak payah dah tuan-tuan. Dia yang penting dia terlintas je. Aku nak sembahyang ni, fardu maghrib. Dalam ketika Allahu Akbar terlintas sebegitu, maka itulah dinamakan sebagai niat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah, senang kan? Senang. Aku nak sembahyang maghrib. Settle dah tuan-tuan. That's all gitu kan. Susah tak? Tak susah. Tegar isyak ni tuan-tuan, pressure. Sebab tu kalau tengok ustaz-ustaz ni dia sembahyang, kadang macam tak takbir. Takbir tu macam Allahu Akbar. Pendeknya lah ustaz dia macam mana. Rupanya beginilah. Sebab kita belajar lah. Kita panggil namanya belajar. Nak lagi mudah tuan-tuan, kalau solat fardu begitu. Kalau solat
Allahumma salli Muhammad. Kalau solat sunat lagi mudah lah. Solat sunat. Solat fardu tu panjang tuan-tuan bermahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk solat sunat. Dulu ustaz saya kata kalau kita nak belajar jurus untuk sembahyang fardu ni, jurus semacam bersilat begitu kan. Kalau nak baca surah yang panjang apa semua, maka berlatih dalam solat sunat. Jadi kita masuk solat sunat lah. Solat sunat. Solat sunat lagi mudah tuan-tuan. Lagi mudah. Solat sunat ni dia dua je. Aku nak sembahyang sunat maghrib. Sama lebih kurang fardu lah, sama. Dia yang paling mudah yang saya sebut sebelum ni, aku nak solat. Aku nak solat tu maknanya nak sembahyang sunat biasa. Solat hajat ke, solat taubat ke, solat apa lagi, tahajud ke. Kalau kita nak solat sebegitu, kita angkat takbir je. Aku nak solat dan itu telah menjadikan solat itu dengan apa yang kita tengah buat. Begitu lagi senang lah kalau solat sunat. Dia cuma ada orang petikai buat jamak lah. Kalau solat sunat jamak, solat fardu jamak senang sebenarnya. Kita sembahyang macam biasa tuan-tuan jamak ni. Jamak ni saya ringkaskan. Akhirlah tuan-tuan kita masuk ke musafir je lagi. Asal ni dia, jamak ni senang tuan-tuan. Jamak kosong ni paling mudah niat dia sebenarnya. Jangan panjang-panjang. Niat untuk sembahyang jamak kosong ni, kita niat sembahyang macam biasa je. Kalau waktu tu kita sembahyang zuhur, angkat takbir, sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Selesai. Saja aku sembahyang fardu zuhur, kena takyinkan. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar 2 rakaat. Ataupun ada ulama kata dalam mazhab Syafi'i kita tak payah nak sebutkan qasar tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu dah menunjukkan qasar dah. Jadi saya pendekkan lagi tuan-tuan. Jadi kalau nak sembahyang jamak qasar, angkat takbir untuk sembahyang zuhur tu, untuk jamak dengan asar. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Selesai tuan-tuan. Kemudian masa tengah sembahyang tu, yang penting benda ni berlaku sebelum beri salam. Dalam tengah sembahyang tu kita lalukan, niatkan dalam hati kita, aku nak jamak dengan asar. Aku nak jamak dengan asar. Selesai dah tu. Lepas dah niat jamak waktu asar tu ketika dalam sembahyang, nanti sembahyang asar kosong tu, sembahyang asar 2 rakaat tambahan tu macam tadilah niatnya. Saja aku sembahyang Allah tu kan. Saja aku nak sembahyang fardu asar 2 rakaat. Tu tuan-tuan jamak mudah sebenarnya. Cuma jamak takhir lah susah sikit. Tak susah pun sebenarnya, jamak takhir tu kena sebutlah jamak takhir, gitu je lah. Ada tambahan gitu je. Jadi benda tu sebenarnya mudah lah. Cuma kita yang susah-susah gambar niat ni tuan-tuan menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bab khusyuk dan khudu' ni dahsyat lah. Kita ada siapa namanya Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan, dia sangat menekankan khusyuk sampai tahap beliau ni sangat tidak mengejar-ngejar dalam solat. Maknanya apa? Kita ni selalu mengejar-ngejar dalam solat tuan-tuan. Kita macam mana cakap kalau imam nak rukuk, imam tengah rukuk, kita kat luar, kita akan berlari bersungguh-sungguh untuk dapatkan rakaat bersama imam. Anak Sayyidina Umar bukan begitu. Anak Sayyidina Umar ini apabila dia ingin masuk ke dalam waktu solat ataupun dia nak masuk dalam jemaah solat, dia akan berjalan seperti mana kura-kura berjalan. Langkahnya itu adalah langkah yang paling kecil diambil untuk menunjukkan dia ketenangan yang dia ada. Dia seolah-olah nak membuat sesuatu, kita panggil apa? Penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tahap dia jalan tu sangat perlahan, tunduk yang amat sangat, sehinggalah sampai ke dalam saf. Dia tak bercakap, tak berbual, tak pandang kanan dan kiri. Itu Ibnu Umar. Namanya Abdullah Ibnu Umar. Tuan-tuan berkata Allah buat khusyuk dan khudu'. Dahsyat mereka ni mencapai khusyuk mereka itu. Mencapai khusyuk itu bermula daripada sebelum solat. Itulah tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyak ada khusyuk luaran, kita ada khusyuk dalaman, dan kita ada khusyuk juga dalam bab permusafiran. Dalam bab musafiran ini banyak yang ditekankan oleh ulama-ulama. Antaranya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbahasan mengenai zikir-zikir dan juga doa-doa bacaan ketika musafir, itulah menunjukkan betapa kita ini khusyuk dalam perjalanan musafir kita ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah satu ketika ada seorang sahabat sebut kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini qala alayka bi taqwallah ta'ala kan wa takbiru ala
kulli syarafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qala rajulu Allahumma atwilahul ba'ida wa hawin 'alaiha as-safar. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak musafir. Maka kata sahabat tersebut, maka berikan wasiat kepada aku, berikan pesanan kepada aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi ni tuan-tuan dalam musafir ni, inilah yang Nabi ajar untuk khusyuk ataupun kita ini sentiasa rasa tunduk ketika mana dalam perjalanan. Adalah yang menarik-narik ujung nanti tuan-tuan. Sampailah nanti Nabi SAW ajar, walaupun kita dah selepas daripada musafir, rupanya ada benda-benda yang kita perlu doa dan tunduk. Sehinggalah doa itu menyebabkan Nabi SAW ketahui. Tuan-tuan. Jadi pertama sekali yang Nabi pesan ketika musafir, kata Nabi SAW, ada seorang sahabat minta wasiat, maka Nabi kata SAW, yang pertama, kalau kau nak jalan, mesti takwa, kata Nabi. Wa takbir. Dan kemudiannya ketika berjalan itu, mestilah kau bertakbir setiap kali kat tempat tinggi, kata Nabi SAW. Pada setiap tempat tinggi, kata Nabi, mesti takbir. Disunatkan bertakbir. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila lelaki itu berpaling ataupun dia nak mulakan perjalanannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut atwilahu al-ba'id ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, permudahkanlah baginya yang jauh itu, ataupun kau singkatkanlah baginya perjalanan itu. Ataupun kita panggil apa, atwilahu ni kita panggil himpunkan. Dia macam yang jauh tu jadi dekatlah, seolah begitulah. Jadi dekatkanlah ya Allah bagi yang jauh-jauh. Ataupun masuk lain dia mudahkanlah. Gitu. Jadi nak sebut begitu tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah doa yang selepas tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wahawin alaihi safar kan. Kemudian pemudahkanlah pemusafirannya. Jadi ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara benda yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak musafir. Jadi, apa pesanan Nabi tadi tuan-tuan? Yang pertamanya takwa, yang keduanya bertakbirlah pada setiap tempat yang tinggi. Jadi, kalau kita duduk atas kapal terbang, saya nak sebut ni, sebab musafir ni kita jangan buat tuan-tuan. Duduk atas kapal terbang, kita mesti takbir. Itulah kerja kita. Duduk atas kapal terbang, takbir itu adalah kerja kita. Dan itulah yang namanya khusyuk. Sebab tempat tinggi lah. Ataupun ketika mana kita naik bukit tuan-tuan, kita naik turun bukit ni kereta tu kan. Duduk atas bukit takbir. Duduk atas bukit takbir. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Dan bab ini pun tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah galakan untuk berpesan ataupun berwasiat kepada seorang musafir supaya doa untuk dia. Dia terutama bila seseorang pergi tempat yang baik lah. Tempat yang baik. Contoh ada seseorang nak pergi tempat yang baik, maka dia pergi tempat yang mustajab doa sebagainya. Contohnya pergi bermukim ataupun pergi umrah dan haji sebagainya, maka kata Nabi, walau kana al-muqimu afdalu minal musafir, kata Nabi SAW. Kita kena minta wasiat ataupun kita kena minta doa. Walaupun orang yang bermukim itu mungkin lebih afdal daripada orang yang musafir. Maksudnya, bila ada orang yang nak musafir dan kita tahu orang yang musafir itu lebih rendah daripada kita sebagai contoh. Mukim tu lebih afdal. Orang yang duduk, yang tak musafir tu, dia ni lebih baik ataupun lebih hebat keilmuannya daripada orang yang musafir ketika itu. Jadi kata Nabi SAW, nak menunjukkan kekhusyukan, nak menunjukkan kita ni sentiasa ada perasaan yang Allah tu ada depan kita. Sebagai contoh, anak murid nak pergi musafir dan tok guru duduk kat tempat asal dia lah, duduk kat tempat asal dia. Jadi kata Nabi SAW, disunatkan kepada tok guru tu tadi, supaya minta ke anak murid dia doakan dia. Gitu. Lebih-lebih lagi kalau anak murid dia tu nak pergi musafir tempat yang mustajab doa lah, haji umrah saya sebut tadi, tanpa pergi Masjid Nabi, pergi Masjidil Haram, tempat-tempat yang baik lah, terbaik yang berdoa begitu. Jadi disunatkan untuk kita minta doa walaupun mungkin lebih afdal kita ni yang duduk, yang berdiri ni, yang duduk di situ lebih afdal daripada orang yang musafir tersebut. Tetap juga kita itu disunatkan untuk memohonlah, terutama di tempat-tempat yang baik tadi. Dan kata Nabi SAW, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika juga, saya ambil je lah riwayat-riwayat begini tuan-tuan. Ada satu ketika tu, Sayyidina Umar ini, Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memohon izin kepada Nabi SAW untuk buat umrah.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam izinkanlah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, saya terjemahkan dia itulah. Nabi kata apa? Jangan dilupakan wahai saudaraku. Jangan lupa wahai Umar untuk doakan aku. Jangan lupa doakan kita lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu dalil lagi lah, hadisnya hadis sahih. Satu dalil yang bahawa yalah Nabi ni orang yang lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Tapi bila Sayyidina Umar pergi musafir, maka Nabi SAW tetap juga minta doa daripada Sayyidina Umar, tuan-tuan perempuan rahmat Allah. Sampai kata Sayyidina Umar ketika itu, Al-Khattab radhiyallahu anhu, faqala kalimatan la yasuruni ila dunia. Kata Sayyidina Umar ketika itu, tak ada pun satu kalimah yang lebih aku gembira atas dunia ni selain daripada apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi itu minta doa daripada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni rasa teruja dan gembira sangatlah sebab Nabi minta doa daripada dia, tuan-tuan yang makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak tuan-tuan, banyak dia dalam musafir ni nak menjadikan seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk itu banyak sangat. Antaranya ada pernah Nabi sebut asyrikna akhi fi du'aik. Nabi sebut pada sahabat yang musafir, Nabi kata jangan lupa jangan lupa kami dalam doa. Ni memang bahasa Nabi, tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa selitkan nama kami di dalam doa kami. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata asyrikna tu, iringkan kami ini dengan doa. Tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sunnah antara sunnah-sunnah supaya orang musafir dan kita sendiri ketika itu khusyuk ataupun sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah juga Nabi sebut, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajar juga beberapa bahagian. Tadi bahagian musafir orang berjalan, tuan-tuan. Nabi pernah juga ajar bahagian orang yang mula menaiki kenderaan. Kalaulah seseorang itu idza raqiba dabbatah. Maksudnya kalau seseorang itu naik binatang ataupun naik kenderaan, maka kata Allah, kata Nabi SAW, kalau memetik satu surah daripada surah Az-Zukhruf. Saya rasa semua orang hafal doa ni, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Allahumma salli Muhammad, qala Allah Ta'ala walladzina khalaqal azwaja kullaha wa ja'alakum fil fulki wal an'ami bima tarhabun. Kata Nabi SAW memetik ayat Zukhruf, kata Allah, memang Allah jadikan ternakan, kemudian binatang dan juga kapal-kapal itu, kapal terbang dan kapal laut itu sebagai kenderaan. Nabi dah sebut awal dah, Allah dah sebut awal dah pasal kapal terbang. Dan Allah sebut dialah yang menciptakan setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Wal fulki ni ulama kata kapal laut dan kapal terbang. Sampai begitu, tuan-tuan. Nabi ni nampak masa depan dan Allah itu dah ceritakan awal dah. Jadi kata Nabi SAW, bila kamu naik kenderaan itu, summa tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian hendaklah kamu menaiki di belakang kenderaan itu, kemudian memperingati Tuhan kamu sehinggalah kamu berada di atas kenderaan itu, wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini mudahlah doa. Kata Nabi SAW, jangan lupa bila langkah je naik kenderaan, sebutkan subhanalladzi sakhkhara lana. Katakan pada Allah, Maha Suci Allah yang telah permudahkan bagi kami kenderaan ini, yang sebelumnya kami ni tak mampu untuk gunakan pun kenderaan ini. Maksudnya dengan izin Allah, haiwan macam unta, kuda dia jadi macam kita jadi mampu untuk naik. Ataupun haiwan tersebut jinak. Kalau kita kias pada kenderaan, kenderaan tu mudah untuk kita jinakkan dia. Belok dia ikut belok, tegak dia ikut tegak, break dia ikut break. Jadi itulah suatu doa yang Nabi SAW ajar. Yang ini adalah sahih sebab dipetik terus daripada ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi dia jadi satu doa lah, tuan-tuan makan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada pernah Nabi SAW sebut juga dalam satu hadis Abu Daud. Hadis ini juga sahih daripada Nabi SAW yang menyebabkan kita tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musafir. Kata Nabi SAW, bila kita letakkan kaki kita pada tempat untuk kita naik kenderaan tadi, tak kira lah sama ada unta ataupun kuda, maka Sayyidina Ali, tuan-tuan, ketika itu yang meriwayatkan hadis, maka Sayyidina Ali kata,
aku akan mengungkapkan perkataan doa bismillah. Dia sebut bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim secara ringkaslah. Falam nastawa, jadi bila dia dah pijak dekat tempat kuda ataupun tempat naik binatang tadi tu, maka Sayyidina Ali kata bismillahirrahmanirrahim. Bila dah duduk atas kenderaan tu, maka Sayyidina Ali kata, aku akan baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata selepas daripada dia naik begitu, dia akan baca alhamdulillah sebanyak 3 kali. Kemudian Allahu Akbar salasa marrah. 3 kali Allahu Akbar. Kemudian dia baca sekali lagi Allahu Akbar 3 kali. Maknanya 6 kalilah. Nah, kemudian selepas daripada baca zikir itu, Sayyidina Ali akan kata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, ini yang Nabi ajar dan Sayyidina Ali ajar kepada kita yang kita jarang buat, tuan-tuan. Dan benda ini sebenarnya menambahkan kehusyukan kita dalam perjalanan. Cuba tuan-tuan, kalau tuan-tuan fahami makna dia, dia akan menjadikan perjalanan kita itu adalah perjalanan ketuhanan. Gitu bahasanya. Khusyuk tuan-tuan dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila naik zikir, akhirnya Sayyidina Ali kata, aku dah zalim diri aku ya Allah, maka ampunkan aku. Tak ada orang yang boleh ampunkan dosa aku kecuali engkau, tuan-tuan. Kemudian summa dhahik. Kemudian Sayyidina Ali ketawa selepas baca doa itu. Ini yang pelik sikit, tuan-tuan. Yang dekat sini pelik lah. Hakilah, lalu kemudian sahabat tanya kepada Sayyidina Ali. Sebab waktu itu Sayyidina Ali yang merawikan hadis. Jadi Ibnu Rabi'ah yang duk tanya ketika itu, dia kata, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, kenapa ataupun Allah SWT, sebab apa kamu ketawa selepas baca doa? Lepas dah elok doa, lepas dah zikir, tiba-tiba ketawa. Maka tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam ditanya begitu, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata sebab aku nampak melihat Nabi SAW, dia buat seperti mana aku buat tadi. Lepas tu Nabi ketawa SAW. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya Sayyidina Ali tu buat macam Nabi buat. Naik bismillah, baca Allahu Akbar, baca alhamdulillah, Allahu Akbar tadi sekali. Kemudian baca doa tadi, doa minta ampun. Kemudian akhirnya dia ketawa 3 kali. Tuan-tuan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis macam ni, dia namanya hadis musalsal. Hadis musalsal ni ada hadis yang siap dengan pergerakan. Ada yang lafaz hadis yang Nabi sebut sampai Nabi buat perbuatan juga. Habis saja sebut hadis tersebut, Nabi pegang janggut sebagai contoh. Jadi sahabat-sahabat, dia akan meriwayatkan hadis tersebut dengan cara yang sama lah. Dia akan pegang janggut selepas daripada itu. Kalau yang ni Nabi ketawa, maka Sayyidina Ali ketawa. Kata ulama, sebab nak menunjukkan sanad tu sangat kuat. Memang Nabi buat begitu, maka kita akan buat begitu. Jadi dia ada panggil sanad musalsal. Banyak tuan-tuan hadis begini. Tuan-tuan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengukuhkan hadis. Jadi Sayyidina Ali buat macam Nabi lah. Sampai akhirnya tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas Nabi ketawa tu, maka rupanya Sayyidina Ali pun pernah bertanya kepada Nabi SAW. Min ayyi syai'in dhahikta, kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW. Kenapa kau ketawa Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, sesungguhnya Allah itu sangat takjub, kata Nabi. Sangat takjub dengan hambanya. Bila mana dalam doa tadi, hambanya mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Tadi itu kan, Rabbi firli zunubi kan, wahai Tuhan aku, tolong ampunkan dosa aku. Kemudian hamba tersebut menyebut lagi, tak ada yang boleh fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada orang yang boleh ampunkan dosa aku kecuali engkau ya Allah. Jadi Allah ni dia takjub sangat dengan hamba yang bila dia doa begitu. Dia kata memang aku seorang yang boleh ampunkan dosa, tak ada orang lain. Jadi Allah tu takjub tuan-tuan dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa hambanya itu tahu yang boleh ampunkan dosa dia je. Jadi sebab itulah Nabi akhirnya ketawalah sallallahu alaihi wasallam, sebab memanglah kita minta ampun dan kita tahu bahawa tak boleh benda lah yang mengampunkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Allah tu suka sangat dengan doa begitu. Jadi ni antara benda-benda yang mengkhusyukkan perjalanan kita, tuan-tuan. Jadi ketawa tu pun sebenarnya menjadi satu kita panggil penyejuk hati bila berjalan. Nabi ketawa, kita ketawa nak berjalan. Itu tuan-tuan dengan Allah. Ingat yang Allah itu sentiasa sedia untuk mengampunkan dosa dalam perjalanan. Banyaklah lagi tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 1 minit lagi. Jadi yang terakhir saya masukkan juga satu hadis Nabi SAW.
tentang kepulangan tuan-tuan. Yang lain semua Nabi cerita pasal doa ni lah, doa harta apa semua tu lah, doa selamatkan harta dan sebagainya. Cuma ada satu lagi ya tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala kan naik tadi takbir, turun bukit, sebut subhanallah, itu semua Nabi ajar lah. Jadi maknanya perjalanan musafir kita sebenarnya penuh dengan zikir lah, dengan zikir. Cuma akhir tuan-tuan, etika perjalanan. Akhir sahaja habis perjalanan, rupanya ada satu benda lagi tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tinggal. Apa dia? Itulah doa. Haibuni taibuni birabbina alhamidun. Ini tuan-tuan yang kita tinggalkan. Last tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh hafal lah. Haibuni taibuni birabbinal hamidun. Senang tuan-tuan. Haibuni taibuni birabbinal hamidun. Ini yang Nabi SAW sebut tuan-tuan. Bila disebut ni tuan-tuan? Bila dah sampai rumah. Nabi dah akan cakap Alhamdulillah. Sebenarnya panjang lah. Tapi yang tu yang terakhir. Haibuni taibuni. Bila Nabi sampai rumah, rupanya ada satu pesanan daripada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Bila sampai rumah, ketahuilah yang kita ini perlu meminta ampun kembali kepada Allah. Jadi katanya, Haibuni, ya Allah, kami hari ini aku dah balik semula, aku dah datang kepada engkau semula, ya Allah. Tengok tuan-tuan. Sampai rumah, kita sebut kepada Allah balik, Haibuni, ya Allah, aku dah kembali balik kepada engkau ni, ya Allah. Seolah-olah begitu. Taibuni, maka tolong ampunkan aku, ya Allah. Birabbinal hamidun. Dengan sebab kau ni lah sangat-sangat terpuji. Ni tuan-tuan, kalau kita bawa benda ni, itu yang dinamakan kekhusyukan. Khusyuk itu akan hadir dalam kehidupan kita insya-Allah tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah doa-doa musafir itu atau kekhusyukan musafir itu banyak kalau kita nak cerita. Tapi moga-moga memberi manfaat lah dengan apa yang kita dah yang kita dah sebutkan tadi. Moga-moga pemusafiran kita pun jadi khusyuk selepas ini. Kita akan bincang lagi bab khusyuk dan khudu' selepas daripada ini dengan beberapa hadis-hadis Nabi yang kita akan bincang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis kita pada malam ini.